Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Selamat pagi Richwork. Okey ke line saya? Adakah anda nampak saya dengan jelas? Di IG ada? Okey, di IG. Sila komen IG. Di page ada tak? Ke line kita tak berapa bagus. Selamat pagi. Selamat pagi diucapkan. Sila komen, bantu saya komen. Adakah anda nampak muka saya? Saya adjust dulu di page. Alright. Di IG sila komen. Dan di page pun sila komen. Selamat pagi, salam Jumaat. Selamat pagi dan salam Jumaat. Tuan Syukri, apa khabar? Selamat pagi. Hari yang penuh barakah, pagi yang penuh rahmat. Yes, Dapur Pahang. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Azmi. Siapa lagi? Maila Hamid. Hai Puan Alia Mona, founder kepada King. Bukan founder kosmetik tapi founder King Laksa. Selamat pagi. Topik kita pagi ni best. Topik kita adalah strategi urus kempen strategi kita adalah pagi ni topik kita tentang ejen dan stokis. Ejen dan stokis. Wow. Okey, bukan ni. Ejen dan stokis. Itu topik kita pagi ini. Sebelum tu sila komen. Salam Jumaat diucapkan kepada anda semua. Seperti biasa, sebelum start topik, saya nak bagi sikit kata-kata untuk hari Jumaat. Of course hari Jumaat adalah hari yang penuh rahmat. Kita nak anda, kita sama-sama berselawat lah. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita sentiasa dirahmati dan diberkati lah kan. Tuan Syed Nawaz. Wow, first time ni nampak Tuan Syed Nawaz masuk saya punya live ni. Di IG lah, di IG. Okay, sila komen dan tag rakan-rakan anda yang lain. Rakan-rakan anda yang melakukan bisnes, yang terutama yang ada ejen dan stokis. Lama tak masuk live. Itulah. Lama tak masuk live. Kena masuk live. Topik kita hari ni adalah, mana topik saya ni? Bukan ni, bukan ni. Sementara tu sila komen. Yes, Hidayah Kaulan, Puan Hidayah. Betul Puan Alia Mona. Kena tag Puan Hidayah. Ada banyak ejen stokis tapi meninggal. First time masuk ni. Okey, kalau first time saya kenalkan dirilah. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Sambahat. Saya adalah Vice President Richworks dan juga orang panggil saya pengetua. Kepada yang first time tu, selamat datang diucapkan. Tahniah. Kalau untuk pengetahuan anda, saya selalu live pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Kita bercakap tentang marketing, kita bercakap tentang strategi bisnes. Secara basicnya kita bercakap tentang branding. Kita banyak topik-topik yang best. Hari tu, hari Rabu, saya bercakap tentang media sosial, macam mana nak buat kempen menarik pelanggan. Dan hari ni pula saya nak cakap tentang tips cari stokis dan ejen yang produktif. Sila komen dan tag rakan-rakan anda yang lain. Sementara tu ada tak soalan? Sementara tu ada tak soalan? Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Siti Rahma, apa khabar? Yes. Topik kita hari ni adalah tips cari stokis dan ejen yang produktif. Ramai orang ada ejen dan ramai juga orang ada business model. Tak kira lah anda buat servis ataupun anda buat produk lah terutamanya. Kepada yang produk yang nak ada ejen dan stokis, biasanya kita nak buat 1 juta yang pertama. Bila kita nak buat 1 juta yang pertama, tapi kita tak tahu macam mana kita nak kembangkan bisnes kita supaya kita ada orang cakap bagusnya untuk memudahkan
orang membantu orang lain untuk membantu kita menjual produk kita supaya kita boleh mudah capai amount dan angka yang kita nak capai. Contoh kalaulah kita ada orang komen saya tak faham. Kalaulah kita bolehkah gunakan untuk cari affiliate marketer? Boleh. Boleh Tuan Syed. Boleh. Kalau kita buat servis ke, kita buat produk ke, salah satu business model yang kita boleh buat adalah ada orang gunakan tim sales sendiri. Ada orang menggunakan ejen dan stokis. Tak kisah janji jangan buat bisnes seorang-seorang. Saya ada seorang rakan yang buat gunting rambut. Saya selalu gunting rambut dengan dia. Bila saya gunting rambut dengan dia, dia tanya saya, "Pis, macam mana ni? Macam mana nak tingkatkan lagi income?" Saya cakap, "Macam mana you nak tingkatkan income kalau kau gunting rambut seorang-seorang? Kau gunting rambut seorang-seorang, macam mana kau nak tingkatkan kau punya revenue ataupun tambahkan sales? Kenalah create orang lain yang akan membantu untuk tambahkan kita punya ejen dan stokis ke contohnya, ataupun tambahkan lagi tim." Itu adalah benda yang kita kena buat. Kalaulah kita seorang-seorang yang berniaga, kalaulah kita seorang-seorang yang menjual, bila kita nak tambahnya, dia macam corong-corong air masuk kan. Corong-corong air masuk, ada satu corong je air masuk. Kalau satu je, memang sampai bila-bila lah kita akan penat. Tapi bayangkan kalau ada banyak corong, ada banyak tempat untuk masuk, lagi banyaklah air akan kita dapat. Alright, you all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? So, sebab tu salah satu cara untuk you tambahkan revenue ataupun salah satu cara untuk you tambahkan income sales you adalah you kena recruit agent dan stokis. Kalau kita buat servis, kita buat servis, boleh tak kita lantik orang jadi agent dan stokis? Boleh. Bagilah commission. Contohnya kita kontraktor. Kalau kita kontraktor, contohnya kalau kita buat catering, kita bagi tahu orang siapa yang dapatkan projek untuk aku dan dapat projek selesai, bagi commission by project pun boleh juga. Tapi persoalan dia, ada orang dia punya pemikiran adalah apa tahu? Kalau anda ada pemikiran ni, tolong buang. Contohnya apa? Alah, aku nak bantu ejen dan stokis buat duit, tapi aku tak buat duit. Kalau you ada pemikiran macam tu, kalau you bantu orang buat duit, secara automatik lah you akan buat duit. Itu matematik dia, mudah. Kalau you bantu orang lain buat duit, secara automatik you buat duit. Dan ejen dan stokis ni juga boleh jadikan macam referral. Contohnya Puan Diana, ada Puan Diana dalam ni kan, dia buat restoran. Bila dia buat restoran, dia boleh tak lantik orang untuk jadi ejen dan ejen dia? Dia bagi voucher, okey. Orang datang makan, contohnya kan, orang datang makan, orang tu memang kita punya klien, regular customer kita. Kita bagi dia voucher 10 voucher diskaun, 10 voucher untuk dapat air sirap percuma. Contohnya lah, saya suka makan kat kedai Puan Diana, suka makan kambing bakar dia. Betul Puan Diana datang kat saya, "Hafiz, ni ada 10 voucher yang nak bagi dekat you. Kalau you bagi kat orang, dekat rakan-rakan, kita akan bagi air sirap percuma." Contohnya kan, secara automatik saya dah jadi ejen dia. Wow, bestnya. Saya pergilah bagi kat kawan-kawan saya, pergi makan kat restoran kambing tu, yang jual kambing bakar tu. Kau tunjuk ni, kau dapat, kita akan dapat sirap. Secara automatik kita tengah melantik orang referral untuk bercakap tentang brand kita, untuk bercakap tentang produk kita, dan untuk menjadi ejen kita. You all faham tak? Ejen ni tak semestinya ejen yang berdaftar tau. Ejen kadang-kadang ejen yang tak berdaftar pun boleh juga. Kadang-kadang orang cakap, boleh ke aku jadikan bisnes aku sebagai untuk jadi ejen, melantik ejen dan stokis?
Saya ada kenal seorang, dia adalah Chinese kan. Dia datang dekat kedai kawan saya. Kebetulan saya berada dekat kedai kawan saya waktu tu. Dia datang kat kedai kawan saya naik Wellfire. Dia naik Wellfire. Betul dia datang kat office kita, kat office kawan saya. Dia bagi satu macam dokumen profile punya portfolio profile tentang nak merchandise untuk print paper ke, you nak tempah cawan ke, you nak buat pen ke. Dia macam merchandise punya business lah. Selamat pagi semua. So far okey ke saya punya live? Saya takut saya live kat dalam rumah ni, saya takut line saya tak bagus. Pelanggan tetap juga boleh jadi ejen. Yes, pelanggan tetap pun boleh jadi ejen you. IG sila komen okey tak line saya. Saya live kat rumah ni, saya risau tak ada line. Cuba komen sikit. Cuba komen. Hai Cikgu Misai, apa khabar? Saya punya supplier Cikgu Misai, Tuan Saharudin pun ada. Okey kan? Sangat okey tuan. Okey, thank you. Saya selalu ada ketakutan kalau live kat rumah ni. Okey, berbalik pada Chinese guy tadi. Dia datang, dia naik Wellfire, dia bagi tahu saya ada buat printing apa semua, nak print paper, nak tempah baju dan sebagainya. Okey. Saya tanyalah berapa lama dah buat bisnes. Dia cakap apa tahu? Saya tak, ini bukan bisnes saya. Saya adalah ejen. Saya adalah ejen. Wow. Kenapa nak buat bisnes jadi ejen macam ni? Dia cakap dia memang ada kerja dan dia jadikan ini sebagai side income. So bermaksud walaupun dia dah naik Wellfire, walaupun dia dah ada bisnes lain, kerja lain, tapi dia still jadikan yang printing tu adalah bisnes tambahan ejen dia. Dia cakap kalau dia dapat projek, dia just dapatkan one time projek je. Betul, kalau orang tu nak ke apa semua, dia dah dapat side income yang berlanjutan. Itulah. Macam saya ada seorang kawan saya suka share cerita ni. Kawan saya ni seorang penarik kereta. Yes, ejen kena ada mindset ni bisnes aku. Seakan-akan macam tu bisnes dia. Saya ada seorang kawan, dia penarik kereta. Dia penarik kereta. Setiap kali dia jumpa saya kan, Pis, kau nampak kereta accident, kau bagi tahu aku, dia cakap. Oh, okey. Nanti kalau nampak saya bagi tahulah, saya cakap dia. Betul, jumpa lagi besok, dia cakap lagi, Pis, kalau kau nampak kereta accident, kau bagi tahu aku. Okey, dah 2 kali lah. Masalahnya, saya bagi tahu anda semua, setiap kali dia jumpa saya, setiap kali itulah dia bagi tahu, kalau kau nampak accident, kau bagi tahu aku. Sampaikan saya dah bengang sangat, saya dah marah sangat, apa tahu. Saya cakap dengan dia, aku bukan malaikat maut lah nak tengok accident hari-hari. Punyalah marah. Sebab apa? Sebab hari-hari cakap benda yang sama. Kalau kau nampak accident, kau bagi tahu aku, dia cakap. Waalaikumsalam Puan Masyarina. Waalaikumsalam. Betul, kebetulannya nak bagi tahu anda, bila saya tiba-tiba satu hari tu saya nak pergi office, saya nampak accident. Lepas tu saya call kawan saya, hello, ni ada accident, pergilah tengok kat jalan bla 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 bla. Lepas tu dia pun datang, dia settle lah. Saya tak tahu apa yang dia settle. Betul, dalam masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nak kat sebulan kan, dia jumpa saya, dia bagi saya dalam 300 ke 400 macam tu. 300 ke 400. Saya terkejut. Ni duit apa? Lah hari tu kau call aku bagi tahu pasal accident. Ni lah commission dia. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Dapat commission tuan-puan, call je. Secara automatik sebenarnya saya jadi ejen je tanpa saya tak sedar. Saya jadi ejen je tanpa
tanpa saya sedar. So you all semua, you ada tak orang yang you selalu share tentang diri you, apa bisnes yang you buat? Saya memang ada seorang kawan yang sentiasa cakap tentang, aku buat catering tau. Kalau kau bagi tahu kau dapatkan projek catering untuk aku bagi kau commission. Kita je yang tak nak share tentang bisnes kita. Malu orang tahu kita buat bisnes apa. Kita tak nak bagi referral. Bila orang bagi projek kat kita, bila orang share tentang bisnes kita, kita tak nak bagi sesuatu dekat orang. Bagilah sikit. Dia dapat duit, dia suka. Saya ada juga benda lain. Contohnya apa? Kawan saya ni blogger. Dia blogger. Ada bisnes, ada orang buat bisnes lah, datang jumpa saya. Lama dah sebelum saya kerja kat Rishwork. Dulu sebelum saya kerja Rishwork, saya banyak lah kenal influencer, blogger, follow pemilik page yang besar-besar kan. Dia jumpa saya, dia cakap dia nak kenal blogger, dia nak gunakan blog, dia nak gunakan blogger. Lepas tu saya pun kenalkan dia dengan kawan saya yang blogger ni. Kenalkan macam tu je. Ni ada orang jumpa aku nak cari blogger, pergilah. Mana tahu dapat projek, niat nak tolong. Alright. Lepas tu bila dah lama tu dah settle apa semua, diorang berurusan lah berdua. Saya tak tahu. Kawan saya yang blogger ni belanja saya makan dan dia bagi saya sedikit commission. Saya tak minta pun. Saya just nak tolong kawan saya dan saya nak tolong orang yang tengah nak cari blogger tu. Tapi kawan saya ni bagi saya commission, membuatkan saya rasa bestnya tolong dia. Niat nak tolong je, tapi dapat pula abuan sikit. Lepas tu apa yang saya fikir? Saya nak cari lagi, saya nak tolong dia lagi, sebab dia bagi saya commission. You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan sebenarnya? Ramai orang yang tak nak bagi sikit dekat orang yang jadi referral. You tak nak bagi sesuatu orang yang dah bagi referral dekat you. Jangan kedekut. Dengan orang yang kita jaga tu, dia akan tambahkan lagi. Itulah the power of referral. Agent yang tanpa kita sedar. Good. Cikgu Misai bagi learning point. Thank you. Okay, saya belum start lagi topik saya. Topik saya hari ni adalah macam mana nak rekrut agent dan stokis, ataupun tips cari agent dan stokis. Kalau you tak ada business model, pilih business model you. Pilih business model you. Ada yang menipu referral. Okey, Tuan Syed Nawaz cakap ada yang menipu referral pun ada. Buatlah tracking. Tuan buatlah sistem you sendiri. Kalau you adalah projek yang besar, buat sistem you betul-betul. Tanya siapa referral dia, dan mungkin ada code, voucher code. Itu kita kena adjust sendirilah. Yes, dia akan ingat kita. Tuan Azrin Kun, you buat baju kan, orang bagi projek dekat you buat baju, you dapat projek tu, bagi sikit. Alah, setakat RM50, RM100. Siapa nak banyak tu, RM50, RM100? Orang suka kot. Sekejap, saya try. Macam lag pula dekat page. Page okey kan? Macam lagging. Okay, buat sistem, yes. Khabar Puan Rabi? Okey, macam mana nak cari ejen dengan stokis? Saya tanya anda dulu, kenapa orang nak jadi ejen kita? Saya tanya anda, kenapa orang nak jadi ejen? Cuba tulis, kenapa orang nak jadi ejen anda?
Saya tunggu. Saya ada 3 tips macam mana nak cari ejen dan stokis. Saya tanya anda pula, kenapa orang nak jadi ejen? Ada orang, Cikgu Misal tulis sebab duit. Good. Ada orang tulis income. Good. Lagi apa lagi? Kenapa orang nak jadi ejen kita? Kita buat exercise ni. Sementara saya ambil barang kejap. Ya. We buat live. Anak saya Aish nak duduk sini ke? Kenapa orang nak buat duit? Ada yang personal development, tertarik dengan brand. Betul? Produk yang bagus. Betul? Nak income sebab kita boleh bagi duit. Tengok ada result. Nak dapat duit, percaya dengan brand, tambah pendapatan sampingan. Nak kawan dengan kita. Nak kawan dengan kita. Sebab saya pergi kelas mahal-mahal, so diorang nak ilmu Dr. Izan rishwat secara percuma. Sebab tu nak belajar dari kita. Sebab you ada ilmu. Mungkin betul dia minat buat bisnes tapi bermula dari ejen. Semua betul. Semua betul. Tapi yang sebenarnya orang nak jadi ejen dan stokis kita, nak jadi ejen kita, produk viral. Betul? Orang nak jadi ejen kita sebab dia nak buat duit, tuan-puan. Orang nak jadi ejen anda sebab dia nak buat duit. Itu sebab utama. Sama macam orang nak bekerja. Kenapa orang nak bekerja? Kenapa orang nak bekerja dengan tim kita? Sebab dia nak buat duit, dia nak gaji. Tapi soalan dia, adakah you all bantu mereka buat duit? Itu soalan yang you kena tanya. Adakah bila orang jadi ejen you bantu dia buat duit? Dan sebab itulah kalau you tak bantu dia buat duit, you biarkan dia sorang-sorang, dia akan keluar dan cari bisnes lain dan produk lain. Dia akan keluar cari bisnes lain dan buat produk lain. Jangan marah bila you ada ejen yang tidur ataupun meninggalkan you. Sebab you tak jaga dia. Anda tak jaga dia pun. Kenapa dia nak kena stay dengan company ataupun produk yang tak bantu dia buat duit? Baru ada seorang ejen kan, saya nasihatkan puan, kalau you ada ejen, bantu dia buat duit. Sebab dia masuk dan dia join kita sebab dia nak buat duit. Kalau you tak bantu dia buat duit, dia takkan stay dengan kita. Sebab tu bila saya tanya orang kan, saya ada 200 ejen, saya ada 100 ejen, saya ada 1000 ejen. Berapa ramai yang hidup? Letakkan diri you jadi ejen. Letakkan diri anda untuk jadi ejen. Last founder ataupun HQ tak bantu you buat duit, dia akan keluar. Dia akan keluar. Sebab aku nak cari duit. Dan kau tak bantu, tak bagi training, tak bagi tools, tak bagi video, tak bagi testimoni, tak bagi copywriting, tak ajar pun macam mana nak buat kempen. Dia tak buat duit, dia tak tahu apa-apa. So dia keluar lah. Dan orang akan meninggal. Sama juga, kenapa orang nak jadi dropship? Sebab dia tak ada income, dia tak ada duit. Dia mungkin suri rumah, dia mungkin baru nak try tentang bisnes. Dia nak tahu orang yang boleh guide dia. Yes, founder not found. You hanya cari, okay, contoh dia macam ni. You ada staff, you cari staff. Anda cari staff, staff masuk bekerja dengan you. Bila staff masuk kerja dengan you,
Lepas tu you biarkan je staff masuk kerja dengan kita, lepas tu kita biar, kita tak guide dia, kita tak ajar dia, kita tak train dia, kita tak tunjuk dia, kita tak bagi tahu job description dia. Apa staff tu akan fikir? Apa aku nak buat? Apa aku nak buat ni? Tak tahu apa-apa. Sama juga macam agent dan stokis you. You tak guide, you tak bimbing dia, staff you akan berhentilah lepas tu. Tahu-tahu je kena marah. Tahu-tahu je kena marah dah. So itu adalah tempat antara sebab pertama. Sebab kedua adalah apa tau? Bila orang jadi ejen stokis kita, dia ibarat macam dia nak pergi berperang. Dia nak pergi berperang. Okey? Bila dia nak pergi berperang, dia perlukan senjata. Dia nak pergi berperang tu maksudnya dia nak pergi cari duit. Nak jual ni produk ni, semangat excited ni nak jual produk ni. Dia nak pergi berperang dan nak cari duit. Alright? Bila dia nak cari duit, dia perlukan senjata. Puan Hidayah, jangan lambat. You punya target adalah 500 agent stokis. Tengok balik saya punya live ni. Kalau puan nak masuk lambat, Puan Hidayah adalah saya punya supplier, jual batang buruk eksklusif. Kalau saya dulu, saya selalu cakap kat Puan Hidayah, batang buruk je. 2018 Puan Hidayah Kaulan ni yang tengah komen ni jual batang buruk. Setahun 2018 buat RM2,000. RM2,000 setahun. Saya cakap apa benda berniaga macam ni? Setahun RM2,000. Tapi sekarang dah buat beratus-ratus ribu setahun. Dan tahun ni kita target 1 juta Puan Hidayah Puan Hidayah kita target 1 juta. Okey. So kat mana tadi? Okey, orang nak pergi berperang. You ada agent dan stokis, dia excited nak buat duit. Tapi you tak bagi peralatan perang dekat dia. You tak bagi peralatan perang. Ibarat macam you bagi sudu dan garpu. Jom cari duit, pergi perang cari duit. Mana orang nak pergi berperang pakai sudu dan garpu? Sebab tu dia tak ada sales. Kak nak batang buruk, saya bagi tahu anda, Puan Hidayah Kaulan, dah setahun dah dekat dalam supplier, saya tak pernah rasa batang buruk dia. Tiba-tiba ada orang kat sini nak batang buruk, saya pun tak pernah rasa. Berdosa tau. Okey, balik. So, macam mana kita nak pastikan ejen dan stokis kita ni hidup? Kita kenalah sediakan senjata untuk dia. Bagi dia tools, train dia. Macam tentera nak pergi berperang, kena bagi training. Belajar memanah, belajar menembak, belajar berlawan. You tak ajar mereka berlawan pun. You tak ajar dia berperang. Lepas tu you rasa dia tak ejen saya tak semangat lah. Nak semangat apanya? You pun tak train dia. Ejen saya tak aktif lah, macam tak ada motivation je. Macam mana nak ada motivation? You pun tak train dia. Berapa kerap you training dia? Berapa kerap you bercakap dengan dia? Betul tak? Berapa kerap you bercakap dengan dia? You ada tak sediakan dia punya testimoni? Ada you bagi 100 testimoni dekat dia? Dekat ejen anda? Berapa video yang you bagi dekat dia? Orang cakap tentang produk you bagus. You tak bagi dia poster, you tak bagi dia content copywriting.
You tak bagi dia material. Dia tak ada senjata. Macam mana aku nak buat ni? Aku baru nak start. You tak bagi dia apa-apa. Sebulan sekali je bercakap dengan dia. Susah ke nak bercakap dan train agent dengan stokis? Saya dah bagi dekat WhatsApp group. You bagi sekali, orang komen dan naik ke atas. Orang tak perasan. WhatsApp group adalah bukan untuk you train orang. WhatsApp group khas untuk engagement je. Buat Facebook group khas untuk you punya agent dan stokis. Buat live kat situ, bakar mereka, share result. Hari ni, minggu ni, kalau supaya tahulah, biasanya Cik Safarah kan setiap hari Selasa membebel, tunjuk carta 30 orang terbaik minggu ini dalam Spire. Pertama siapa, kedua siapa, kan dia selalu buat kan. Ketiga siapa, Cik Safarah kita. Keempat siapa. Buatlah dekat ejen. Minggu ni 5 carta terbaik, macam carta terbaik era. 5 terbaik untuk minggu ini. Pertama, tepuk tangan sikit dekat Puan Halimah sebab seminggu buat RM300. Buat pembakaran, barulah mereka tengok, wow, seminggu RM300. Aku kena buat RM400 seminggu. Kalau jual makanan dan minuman, boleh tak bina ejen dan stokis? Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. So ramai orang tak ada tools yang bagi dekat ejen dan stokis dan menyebabkan mereka meninggal. Diorang tak terbakar. Okey? Siapa dapat sesuatu hari ni? Sediakan senjata. Orang akan pergi tempat lain. Fikir secara logik. Saya jadi ejen anda, contohnya, contoh. Saya jadi ejen Puan Hidayah Kawalan jual batang buruk. Batang buruk eksklusif. Dia tak jaga saya, dia tak train saya. Dia tak bagi saya tools, dia tak bagi saya barang-barang senjata untuk saya pergi berperang. Saya nampak satu bisnes buat batang buruk juga. Yang ni batang buruk, yang ni batang cantik. Contohnya, batang cantik. Batang cantik ni dia bagi training saya, dia bagi modul, dia bagi saya poster, dia bagi saya video, dia bagi saya video komersial, dia bagi saya macam-macam. Saya tak nak jual, saya tak nak join batang buruk. Saya nak join batang cantik sebab dia bagi saya macam-macam. Dia bagi saya confident, dia bagi saya senjata, dia bagi saya barang untuk saya belajar buat duit. Kalau saya dah buat duit sebulan 2, 5, 4 ribu, 3 ribu, saya akan excited. Kita dah jaga ejen tapi diorang tak layan macam mana tu. Cari lain. Rekrut, kerja founder adalah apa? Rekrut, rekrut, cari baru dan retain. Ada orang drop, rekrut lagi, retain. Orang drop, rekrut, retain. Orang drop. Itu kerja kita. Janganlah rekrut, retain, drop, tak nak rekrut dah. Dah lah tak rekrut, tak retain pula tu, tak jaga pula tu. Drop je memanjang. Rekrut, tak nak retain. Orang tak nak, next, cari lain. Ada ramai lagi orang nak buat duit. Cuma bila dah ada orang ejen kita, dah ada 30 orang dah, cukup lah. You tak tahu 30 orang yang hidup 2 orang je. Cari lain.
Dan dalam masa yang sama kita yang kena study dan kena belajar. Sebab tu saya cakap jangan berhenti belajar. You founder tapi you tak tahu tentang marketing, orang tak akan stay dengan you. Kenapa ramai orang jadi agent dan stokis untuk Titan? Kenapa orang jadi agent dan stokis untuk Titan? Sebab dia tahu Titan takkan duduk diam. Dan dia tahu juga Aspire takkan duduk diam. Aspire sentiasa belajar. Aspire sentiasa belajar untuk tambahkan lagi you punya ilmu pengetahuan. So, saya tanya Aspire dalam ni lah. Bila you berada dalam Aspire, ada tak banyak benda yang you boleh share dengan agent dan stokis you? Bila you belajar, you dengar setiap minggu apa dok cakap, apa dok share, you ada share tak dekat you punya agent dan stokis? Of course you akan share. Alright? Siapa belajar sesuatu? Saya tak start topik saya lagi tuan-puan. Saya tak start lagi. Ini baru pembakaran. Baru pembakaran terbuka. Saya ada 3 tips nak cari stokis dan agent yang produktif. Ada 3 cara. Siapa nak tahu? Kalau nak tahu sila share. Saya nampak dekat tulisan saya ni ada orang share, baru saya start 3 tips. Kalau IG tak boleh share, anda just nanti anda print screen ataupun screenshot, tag. Sila tag dekat IG story Rishworks punya page, Rishworks punya IG ataupun saya punya personal punya IG. Print screen, sila tag Rishworks IG untuk sebarkan kepada ramai orang. Share dan tag dulu. Saya akan share 3 tips. Buat bisnes tapi agent tak ramai. Macam mana tu? Print screen di IG, print screen dan tag IG story Rishworks dan saya. Yes. Apakah yang anda belajar hari ini? Learning point anda. Yes. You nak ada agent dan stokis, diorang nak ilmu tapi you tak ada ilmu. Saya ada jumpa seorang interview, saya interview dengan dia dekat dalam program. Saya tanya dengan dia, "Puan, bila last you pergi program kita?" Dia cakap dia pergi program Rishworks pada tahun 2012. 2013. You buat bisnes apa? Adalah bisnes yang dia buat. Wow. Saya tanya dia, berapa ramai you punya agent? 1000 orang. Thank you Una Muka share. 1000 orang agent stokis. Saya cakap, wow, ramainya 1000 orang. Berapa ramai yang aktif? Of course tak ramai lah. Betul, saya tanya dia, kenapa recharge ke datang program Rishworks? Dia cakap apa? Dia datang program Rishworks sebab agent stokis dia dah komplain yang dia cakap benda yang sama. Agent stokis dia komplain, dia cakap benda yang sama. Ilmu dia ilmu yang sama, dia cakap. So dia masuk program Rishworks sebab dia nak dapatkan ilmu baru untuk dia share dekat agent dan stokis dia. Sebab tu itu menandakan apa? Itu menandakan agent dan stokis founder kena ada ilmu yang berbeza untuk you. Pastikan you boleh bantu agent stokis you. You bantu agent you buat duit, secara automatik you terpaksa kaya. You bantu agent stokis you, secara automatik you terpaksa kaya. Sebab ada ilmu. You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Tapi kalau you nak jadi founder, you nak jadi HQ, tapi you tak ada ilmu, orang lain akan pergi dekat tempat orang yang ada ilmu. Sebab tu diorang suka jadi agent dan stokis Aspire dan Titan. Sebab dia tahu setiap minggu ada ilmu baru. Jangan stop belajar tuan-puan. Trust the process. Sabar. Kalau tak ada peningkatan sekarang, sabar. Trust the process dan follow the process. Bisnes setiap orang berbeza level dia. Ada orang laju, ada orang lambat. Semua orang berlari untuk sampai satu destinasi. Tapi ada orang sampai awal, ada orang sampai lambat.
okey lah sampai lambat daripada tak sampai langsung. Alright, thank you. Di IG dah screenshot, di page dah share. Saya nak share dengan anda 3 tips. 3 tips nak cari stokis dan ejen yang produktif. Yang pertama adalah macam mana kita nak cari ejen dan stokis. Yang pertama adalah cari melalui pelanggan yang setia. Cari melalui pelanggan yang setia. Ada tak pelanggan kita yang setia, klien kita yang suka sangat makan batang buruk, suka sangat makan ikan patin, suka sangat dengan Cikgu Misai sebab dia baik, dia huha sikit orang tu kan, Cikgu Misai kan, suka sangat. So pertama adalah bila you nak cari stokis dengan ejen, cari pelanggan yang setia. Dia dah ada perasaan love, dia dah suka, dia dah suka. Selamat pagi yang baru masuk. Yang baru masuk, untuk pengetahuan anda, saya tengah bercakap tentang macam mana nak cari stokis dan ejen. Kalau you lambat, tonton daripada awal. You terlepas banyak benda. Tonton nanti daripada awal. Okey, yang pertama adalah cari melalui pelanggan yang setia. Dapatkan feedback kan. Contohnya kan, Ali, aku tengok kau suka sangat dengan produk kami. Apa feedback dia? Dia pun bagi feedback, sukalah, makan kat sini sedap, layanan pun istimewa. Oh ya ke? Kalau alang-alang kau suka ni, kalau kau ada share dengan rakan-rakan lain ke, nak tak jadi kita punya ejen? Sebab you dah suka dah pakai produk kita. Buat servis pun boleh, bagi commission, tak perlu pegang produk. Dia cerita referral, you bagi dia commission. Alright. Alang-alang dah guna ni, kalau orang tanya kan, semalam staff rishwork. Saya ni, saya ada perangai tau. Staff rishwork tahulah perangai saya. Salah satu cara untuk saya rapat dengan staff kan, saya suka berjalan meja ke meja. Bila saya jalan meja ke meja, saya suka tengok makanan. Bila nampak je biskut ke, benda-benda yang ringan lah, kerepek ke, meruku ke, saya suka ambil. Saya tanyalah, nak sikit. Saya suka bergurau dengan staff-staff rishwork. Ada satu staff ni, dia dalam atas meja dia ada satu balang kuih, apa ni orang cakap, popia yang macam gula-gula tu, yang ada serunding dalam tu. Apa tak nama dia, kuih tu. Saya suka kuih tu. Saya cakap, nak sikit, saya ambil. Sedapnya, saya cakap. Sedapnya. Cik Hafiz, makanlah kalau sedap. Tak apa, jangan malu, ambil je. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya ambil. Sampailah hari keempat, tahu tak dia cakap apa? Cik Hafiz, sedap kan? Kalau nak tempah ke untuk raya ni, bagi tahulah kat saya. Kalau ada kawan-kawan ke, wife ke, mak ke, suka popia simpul. Yes, popia simpul. Bagi tahulah. Lepas tu, saya terus bagi tahu dekat staff saya, staff Spire. Korang, kat meja tu tim sosial media ada popia best, popia simpul. Kau nak tempah tak? Sedap ke? Sedap. Secara automatik saya pula jadi ejen dia, bagi promote kat orang tanpa saya sedar. Sebab apa? Sebab saya adalah pelanggan setia dia, yang setiap hari datang dekat meja dia untuk makan popia simpul tu. So yang pertama, tips untuk cari ejen dan stokis adalah cari melalui pelanggan yang setia. Cuba tulis sikit. Cuba tulis. Nombor satu apa? Cari melalui pelanggan yang setia. Bila orang tu dah setia dengan kita, bermaksud dia dah ada perasaan love. Dia dah ada perasaan, mungkin dia akan jadi raving fan kita. Betul tak? So orang macam tu lah mudah untuk kita jadikan dia ejen, untuk buat duit tambahan. Sambil-sambil makan tu,
Sambil-sambil try tu. Sebab dia dah ada experience, pengalaman menggunakan produk kita. Lebih mudah tak untuk dia terangkan dan sampaikan kepada orang lain. Saya makan kari pap, saya tak pernah saya makan kari pap, saya mudah untuk share dengan orang berapa sedapnya kari pap tu. Kalau saya tak pernah makan kari pap tu, saya susah untuk bagi tahu orang yang kari pap ni sedap. Sama jugalah bila jadi ejen dengan stokis, dia dah feel produk kita, dia lebih mudah. Alright, boleh saya teruskan nombor 2 tak? IG boleh saya teruskan nombor 2? Tak ada pun keluar love. Tak ada pun keluar love kat sini. Berterbangan. Cuba bagi saya love berterbangan warna-warni sikit dekat IG. IG tak nak teruskan. Kalau IG tak nak teruskan, kita padam IG, kita fokus kat page. Ke line sangkut. Saya tengok jap. IG okey. Adakah IG? Alright, ada. Baru ada love. Yes. Alright, nombor 2 adalah buat seminar. Buat talk. Buat seminar. Beri penerangan tentang produk kita mula-mula. Saya nak buat seminar, macam mana nak buat batang buruk. Contoh. Macam mana nak buat kari pap. Buat seminar. Macam mana, siapa nak belajar buat kek? Buat seminar. Macam mana nak betulkan aircon. Contoh. Buat seminar. Dan last you bagi tahu yang you open untuk orang join. Contohnya kan, saya ada satu cerita pada tahun 2012. Dia ni jual kari pap, puan ni jual kari pap. Betul dia buat seminar macam mana nak buat kari pap. Dia buat ajar punyalah gentle kari pap, nak buat kari pap apa semua kan. Lepas tu dia buatlah kelas setengah hari je, kelas tu. Kelas setengah hari. Bila dia buat kelas setengah hari kan, betul lah dia cakap apa tau. Siapa nak jadi ejen frozen kari pap saya? Siapa nak jadi ejen? Kebetulan alang-alang saya tengah mengajar anda, saya ada produk saya juga. Saya adalah jual frozen. Dia tak jual, dia taklah macam menjual, tapi dia open jadi ejen dia. Dan yang bestnya ramai. Sebab apa tahu ramai? Sebab ramai orang malas nak buat. Sebab dia tahu nak buat tu susah, nak kena gentle, susah. Aku jadi ejen je lah, senang. Frozen. Dia ajar lah dia cakap dia ada frozen kari pap, senang, tak payah nak buat, kau jadi ejen aku je. Tapi itu dulu kena buat seminar. Sekarang ni dah senang. Sekarang ni buat live je. Tak payah letak you punya bayaran tu mahal-mahal pun. Letak murah-murah aja. Tuan Saharudin, dia boleh buat lawatan sambil belajar. Lawatan macam mana nak ternak ikan. Tuan Saharudin ada kolam kan, you ada kolam ikan patin kan. Buat lawatan. Siapa nak pergi melawat, macam mana proses you ada satu bisnes yang bagus. Mula-mula bawa pergi kolam, lepas tu bawa pergi kedai, macam mana you proses. Lepas tu bawa pergi kedai makan ikan patin. Buat live, ajar orang. Buat private group khas. Yes, lawatan ke sangka. Topik apa ya? Oh, Puan Nick Norazrin, you terlepas. You kena tonton semula Puan Nick. Sebab topik hari ni adalah sangat best dan sesuai dengan you. Puan Nick Norazrin masuk lambat hari ni. Tips hari ni adalah tips cari stokis dan ejen. You kena tengok balik.
Alright. Nombor 2 adalah buat seminar. Nombor 3 adalah wujudkan keahlian dan membership. Wujudkan keahlian dan membership. Nombor 3 adalah wujudkan keahlian dan membership. Ada setengah orang suka bila mereka berada di dalam tempat yang eksklusif. Ada orang suka bila dia berada dalam tempat yang eksklusif. Contoh, ada tajuk. Tajuk dia adalah ejen dan stokis. Macam mana you nak cari ejen dan stokis? Itu tajuk dia. Okey, nombor 3 adalah wujudkan keahlian membership. Contoh, you jadi siapa-siapa jadi membership you, secara automatik dia boleh jadi ejen you. Siapa jadi ejen membership you, secara automatik dia adalah ejen you. So ada orang dia suka dia berada dalam grup yang eksklusif. Mereka suka berada dalam grup yang ada bimbingan, yang selalu dapat tips. Contohnya saya ingat satu benda. Dia jual tudung. Saya just cakap dengan saya punya kawan, aku nak beli tudung ni untuk orang, tapi harga dia okey lah, taklah mahal sangat, tak murah sangat. Jom teman aku beli. Tiba-tiba dia cakap, aku membership dia. Okey, kau membership, apa yang dapat? Aku boleh dapat harga ejen. Kalau kau pakai kad aku, membership aku, kau boleh dapat diskaun. Nah, sebenarnya bila saya beli, kawan saya dapat komisen, referral commission. You all faham tak? Wujudkan keahlian dan membership. Macam Sephora. Saya tak tahu. Sephora dia ada membership card kan. Saya selalu kalau nak beli makeup ke, saya kalau nak naik stage, saya adalah benda-benda yang saya ni ada masalah kulit, nak beli perfume ke, nanti saya punya staff, Cik Afi beli kat Sephora, saya ada kad, nanti dapat point whatever. Okay, Safara biasanya. So itu adalah salah satu teknik membership card. So ada 3 tips. Pertama adalah cari ejen dan stokis melalui pelanggan setia kita. Pelanggan setia kita lebih mudah untuk jadi ejen dan stokis. Charge boleh, free boleh. Membership card tu berbayar ke ataupun free? Dua-dua boleh. Free boleh, berbayar pun boleh. Ikut kepada anda. Alright. So nombor 2 adalah buat seminar ataupun buat live. Nombor 3 adalah wujudkan keahlian dan membership. Wujudkan keahlian dan membership. Alright. Siapa belajar sesuatu hari ni? Siapa belajar sesuatu? Lama juga saya live hari ni. Topik best kan? Topik best lah. Siapa belajar sesuatu? Share learning point anda. Satu point, apa yang anda belajar? Apa yang anda dapat? Bagi saya love juga. Sila komen I. Komen I kalau you belajar sesuatu. Saya tak suka kalau saya bagi sesuatu, anda tak bagi saya sesuatu. Saya bercakap dengan anda sejam, saya just nak anda komen je. Itu pembayaran kita. Saya bagi sesuatu, anda bayar saya dengan komen I. Bukan sesuatu, banyak sesuatu. Komen I. Share ke, tekan share. Mana tahu hari-hari Jumaat ni tuan-puan, orang nak ada masalah nak cari ejen dan stokis, you share pula, orang dengar, you dapat manfaat. Bila you share ilmu, you dapat manfaat. Tekan share, jangan kedekut. Bila orang tengok live saya, you dapat sesuatu juga. Thank you Sahani sebab share dan tag rakan-rakan anda yang ada masalah nak rekrut ejen dan stokis, yang tak tahu
Siapa terbakar hari ni bila kita cakap tentang you terlepas banyak benda yang menyebabkan rishwat ni. Macam tahu-tahu je saya ada masalah ni sekarang. Yes, memang kita tahu you ada masalah ni. Tak boleh nak rekrut ejen dan stokis. Ejen dan stokis meninggal, you tak jaga mereka dengan baik. Siapa terbakar? Rekrut more, rekrut more ejen. Target 100 orang. Target 100 orang. Kalau you baru ada, kalau you bawah 10, ejen dan stokis target 100 orang. Target 100 orang. Kalau you lebih pada 100 orang, target 1000 orang. Rekrut more. Jangan stop rekrut. Itu nasihat saya. Jangan stop rekrut. Kalau you stop rekrut, you stop you punya retain. You kena expect setiap bulan ada orang keluar tak nak jadi ejen you. 5 orang setiap bulan keluar, you dah tahu dah. Pattern aku adalah 5 orang keluar setiap bulan. So you kena buat apa? Cari 10 orang, 20 orang setiap bulan. 5 keluar, 10 masuk. 5 keluar, 10 masuk. Apa susah sangat? Alright. Thank you. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Siapa yang first time tengok live saya, inilah saya. Sebab tu orang panggil saya pengetua. Sebab tu lah orang panggil saya pengetua. Saya memang straightforward, tuan-puan. So saya minta maaf banyak-banyak kalau saya terkasar bahasa kepada yang first time tengok live saya. Saya live setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Rishwat International Sambahat. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda semoga dirahmati. Hari Jumaat ni, bagi sedikit kewangan anda, bagi sumbangan. Bagi sumbangan RM1, RM2, RM10, RM5. Bagi orang makan hari Jumaat ni, supaya you murah rezeki, tuan-puan. You murah rezeki. Bagi orang makan. Jangan kedekut sangat. Pakai wangi-wangi, pergi solat Jumaat kepada yang lelaki. Alright. Buat solat duha sekejap. Tak sampai berapa minit ni. Buat solat duha. Selawat ke atas Nabi banyak-banyak sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa diri. Kita ni hidup kat dunia ni, kita buatlah apa pun, nenek marketing, atuk marketing pun, kalau kita tak jaga connection kita dengan Allah, kita akan susah, rezeki kita akan sangkut. Alright. Keluarkan sedikit duit. Kita sedekah bukannya untuk orang. Kita sedekah tu adalah untuk diri kita. Alright. Itu sahaja daripada saya. Semoga anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Senin. Alright, di page. Assalamualaikum.